A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Puan Lucy Gawi selaku pensyarah falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia EDUP 2072. Sebelum tu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Kudus bin Ramlan, saudara Muhammad Nur Alif bin Radani dan saudara Muhammad Syafiq bin Ahmad Sabri. InsyaAllah pada hari ini kami akan menjawab persoalan yang telah diberikan, iaitu apakah pendidikan masa kini, kemudian perkembangan sistem pendidikan dan hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Sebelum tu saya akan menerangkan sedikit pengenalan. Kini Malaysia sedang berkembang pesat. Jadi Malaysia perlu membawa suatu perubahan yang akan memberi kesan kepada dunia pendidikan. Jadi dari ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 iaitu dikenali sebagai PAK 21 yang bermula pada tahun 2014. PAK 21 ini dikatakan sebagai satu proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid dan terdapat beberapa elemen yang diterapkan iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Elemen-elemen ini juga disebut sebagai standard asas dalam PAK 21. Apa yang dikatakan dengan komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran maklumat daripada individu kepada individu yang lain. Daripada segi konteks pendidikan, komunikasi merujuk kepada perbualan yang berlaku di antara guru dengan murid atau murid dengan murid untuk berkongsi ilmu yang difahami bersama rakan-rakan lain. Murid-murid dapat membina keyakinan diri semasa berinteraksi bersama rakan-rakan kerana mereka mampu mendengar dan memberi maklum balas dan mampu untuk memberi penerangan yang jelas dan ringkas. Murid-murid juga dapat memahami kaedah-kaedah untuk menyampaikan maklumat dan juga mereka akan berasa lebih terbuka jika diminta untuk mengulas sebarang topik. Apa pula dikatakan dengan kolaboratif? Kolaboratif ini merujuk kepada sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berkumpulan. Dan kolaboratif ini di dalam dunia pendidikan dikatakan kerjasama yang wujud di antara guru bersama murid atau murid dengan murid secara aktif dan menyeluruh. Di mana ia melibatkan pertukaran idea, pendapat atau pengetahuan antara murid-murid. Bagi elemen ini, guru perlu memahami apa dia itu gaya pembelajaran muridnya. Jadi guru perlu menarik perhatian murid supaya tugasan berkumpulan kelihatan lebih seronok pada pandangan mereka. Sekiranya wujud suasana kelas yang kolaboratif ini, maka ia akan membawa kepada metakognitif iaitu kesedaran murid-murid tentang perkara yang diketahui dan tidak diketahui semasa proses pembelajarannya. Yang ketiga, pemikiran kritis. Apa dia pemikiran kritis? Pemikiran kritis ini merujuk kepada keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara, termasuk kebaikan dan kelemahannya. Dari sudut pendidikan, pemikiran kritis ini berlaku apabila murid-murid mula meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar. Di dalam kelas abad 21 ini, guru seharusnya menggalakkan murid untuk memberi pandangan tentang sesuatu topik yang sedang dibincangkan. Pandangan yang tidak tersasar daripada topik perbincangan harus diterima oleh guru supaya murid-murid berasa selesa dan seronok untuk mengutarakan idea-idea mereka.
Dan yang keempat adalah kreativiti. Apa dia kreativiti? Kreativiti ini adalah merujuk kepada proses yang berlaku di mana ia melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan juga berkualiti. Dalam konteks pendidikan, guru boleh meminta muridnya untuk menghasilkan sesuatu produk yang unik, iaitu produk yang lain daripada produk sedia ada. Guru juga perlu meminta murid untuk memberi penerangan tentang produk yang dihasilkan. Jadi murid itu akan berani untuk mengemukakan idea tanpa merasa bimbang terhadap kritikan yang bakal diterima, di samping berupaya untuk berpandangan jauh serta sesuatu perkara. Dan yang terakhir, nilai murni dan etika. Nilai murni ini ditarifkan sebagai tingkah laku yang baik, beradab dan menjaga tata susila. Manakala etika pula merujuk kepada kepribadian atau perwatakan seseorang. Dalam dunia pendidikan, elemen ini amat penting untuk diterapkan dalam diri murid-murid supaya ia dapat membentuk jati diri yang tinggi. Guru boleh meminta murid untuk menyatakan nilai murni yang bersesuaian dengan topik pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian guru itu perlu menilai sama ada murid tersebut memahami nilai murni yang dinyatakan ataupun tidak. Dan guru perlu meminta mereka untuk memberi pandangan tentang nilai-nilai murni dan etika yang harus diterapkan dalam diri mereka dari segi kesan amalan nilai tersebut terhadap diri masyarakat, agama dan juga negara. Seterusnya kita masuk kepada pendidikan masa kini. Sebagaimana yang kita tahu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan atau telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Objektif dan pendekatan kajian semula ini merupakan hasil penglibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Plan ini membangunkan dengan 3 objektif khusus, iaitu yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian ekuiti, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Dan yang ketiga, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Jadi ini adalah objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terdapat 5 aspirasi sistem, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Dan kelima-lima ini adalah antara visi yang perlu dicapai menjelang tahun 2025. Jadi yang pertama, akses. 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS, TIMSS dan PISA, PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang kelima adalah kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Jadi ini adalah salah satu aspirasi sistem yang akan dilaksanakan sebelum 2025.
Semoga apa yang diperancang ataupun yang diplan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dapat dicapai oleh guru-guru dan murid di sekolah negara Malaysia. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Yang pertama adalah pengetahuan, iaitu setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Kedua, kemahiran dewi bahasa. Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Contohnya ada dekat sekolah, ada sekolah bahasa Cina ataupun bahasa India yang dimasukkan dalam sistem pendidikan. Seterusnya, kemahiran berfikir. Murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif, termasuk penakkulan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Yang keempat, kemahiran memimpin. Kepimpinan merangkumi 4 dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Dan yang kelima, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Dan yang terakhir, identiti nasional. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan dan negara. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga mempunyai 11 anjakan transformasi, iaitu yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Dan keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ke-8, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan untuk bertanggungjawabkan awam secara langsung. Ini adalah 11 anjakan transformasi yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan seterusnya, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mempunyai 3 gelombang yang diperkenalkan, iaitu yang pertama, gelombang pertama 2013 hingga 2015, mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Gelombang kedua 2016 hingga 2020 memacu peningkatan sistem. Dan gelombang ketiga tahun ini 2021 hingga 2025 menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Apa yang kita tahu, dunia telah didatangkan satu wabak penyakit ataupun virus COVID-19. Berharap insya-Allah Allah akan mengangkat virus ini daripada dunia kita, insya-Allah. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka dan selepas merdeka dan hubungan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Quddus bin Ramlan di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Yang saya hormati Puan Lucy Gawis yang merupakan pensyarah kami dalam subjek
falsafah pendidikan. Jadi tibalah masanya untuk saya membentangkan tugasan yang seterusnya, iaitu perkembangan sistem pendidikan Malaysia sebelum dan selepas mencapai kemerdekaan. Perkembangan sistem pendidikan Malaysia ini sebelum daripada kemerdekaan, negara mencapai kemerdekaan diterbahagi kepada sebelum kedatangan British dan semasa kedatangan British. Boleh kata dua fasa. Sebelum penjajahan British, pendidikan itu berlaku secara tidak formal, yang mana pada ketika itu, pada tahun 1400 hingga 1768, pendidikan itu berlandaskan agama Islam, yang mana kita lihat mereka telah melalui 3 evolusi cara pengajaran dia, yang bermula daripada rumah guru, iaitu murid datang ke rumah guru, dan apabila bilangan murid yang datang tu semakin ramai, semakin mendapat sambutan, maka pengajaran tersebut berpindah ke surau dan juga masjid-masjid. Dan apabila melihat semakin ramai yang berminat, maka timbullah idea untuk membina madrasah dan juga sekolah-sekolah. Dan di sana kita lihat mata pelajaran yang mereka ajar, yang mereka belajar itu mengaji Al-Quran, itu adalah mata pelajaran yang wajib, serta pelajaran asas, ilmu-ilmu alat, dan juga yang paling penting adalah ilmu fardu ain. Baik. Jadi kemudian apabila masuk kepada fasa kedua, iaitu semasa penjajahan British, maka pendidikan ini sudah kita mula nampak dia dijalankan secara bersistematik, tetapi tidaklah tidak berlaku secara sempurna. Baik, kita boleh lihat pada sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1786 sehinggalah 1941. Baik. Semasa penjajahan British, kita dapat lihat terdapat 6 jenis persekolahan yang berjaya dibina oleh British. Antaranya yang pertama adalah pendidikan menengah dan rendah. Kita lihat di situ usaha British mewujudkan sekolah-sekolah bermula seperti sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris, di mana setiap sekolah itu dibenarkan mengendalikan aliran sistem pendidikan mengikut bahasa ibunda masing-masing. Macam mana boleh timbulnya sekolah pelbagai kaum itu tadi? Dia adalah hasil daripada kemasukan buruh Cina daripada Cina dan juga India yang datang ke tanah Melayu. Maka kat situ bila kumpulan mereka dah ramai, maka timbul idea untuk mereka merasakan bahawa pendidikan itu penting, maka British telah membina sekolah-sekolah berdasarkan bangsa masing-masing. Kemudian yang kedua, latihan perguruan. Pada tahun 1870, pihak penjajah British telah menubuhkan pusat latihan guru dan maktab-maktab untuk melatih para guru di tanah Melayu termasuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah hasil daripada jawatan kuasa Woolley. Dia telah membuat pengkajian bahawa dia melihat keperluan guru itu begitu tinggi di sekolah-sekolah yang tadi itu, sekolah-sekolah vernacular daripada kalangan Melayu, Cina dan juga Tamil serta sekolah Inggeris. Dan guru pelatih yang dilatih dalam maktab tersebut adalah terdiri daripada kalangan para muballigh dan juga guru-guru agama Islam. Baik. Kemudian yang C, pendidikan teknik dan vocational, kita lihat sistem pendidikan telah mula menjalani perkembangan, menghadapi perkembangan dia apabila dimasukkan mata pelajaran seperti anyaman, berkebun, tukang kasut, tukang jahit, penjilidan buku dan sebagainya diperkenalkan di setiap sekolah Melayu dan maupun sekolah Inggeris. Kemudian seterusnya, sistem pendidikan di Sabah. Sistem pendidikan di Sabah pada peringkat awalnya tidaklah berkembang, tapi sejak masuknya pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara ataupun SBBU, maka pendidikan mereka telah mula berkembang pesat. Yang mana kita lihat sebagai contohnya para muballigh daripada bermazhab Roman Katolik, mereka telah mula mendirikan beberapa sekolah di Papar dan di Sandakan. Yang bernama sekolah tersebut adalah Sekolah Rendah St. Mary dan juga Sekolah Rendah St. Michael. Begitu juga sekolah convent. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa dusun. Kemudian seterusnya, sistem pendidikan itu telah di-upgrade lagi. Itu pendidikan kepada pendidikan tinggi, itu selepas daripada sekolah-sekolah menengah. Iaitu pada tahun 1905 bermula dengan penubuhan sekolah perubatan kerajaan negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu Bersatu di tanah Melayu. Kemudian dinaik taraf kepada sekolah perubatan King Edward.
Pada tahun 1929, penubuhan College Raffles. Tahun 1938, cadangan untuk menggabungkan College Perubatan dan Raffles College untuk menjadi sebuah universiti. Maka pada tahun 1941, pembentukan Universiti Malaysia di Singapura. Dan yang terakhir sekali adalah melihat kepada sistem pendidikan di Sarawak pun sama juga. Pada peringkat awal, masyarakat Sarawak ini, mereka seperti mana orang Sabah, mereka mendapat bezanya mereka ni tadi pada peringkat awal, masyarakat Sarawak ni mereka menerima pendidikan daripada nenek moyang mereka, iaitu dari sudut pendidikan yang tidak formal lah. Tidak formal, contohnya macam berburu dan juga kemahiran-kemahiran yang tradisional. Kemudian apabila telah datangnya pada zaman pemerintahan James Brooke, James Brooke ni tadi telah membawa ramai daripada kalangan para mubalik yang daripada gereja Anglican, dan mereka ni tadi telah membina pelbagai sekolah-sekolah beberapa buah sekolah di luar daripada Kuching, dan yang mana bahasa perantaraan yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Baik, itu perkembangan semasa penjajahan British di tanah Melayu sebelum dan berlaku daripada Perang Dunia Kedua. Jadi kita masih lagi pada fasa kedua, iaitu semasa penjajahan British. Kalau tadi kita baru menelusuri penerangan sedikit perkembangan pendidikan semasa penjajahan British, iaitu pada fasa sebelum Perang Dunia Kedua. Kita masuk pula pada fasa kedua semasa penjajahan British, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1946 hingga 1956. Jadi apa yang berlaku pada sistem perkembangan pendidikan di Malaysia itu adalah pembinaan semula sistem pendidikan negara ke arah menyatu padukan rakyat berbilang kaum. Yang kedua, laporan penyata Razak 1956 dengan jelasnya mengutamakan unsur-unsur dan nilai perpaduan negara bagi menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Ini dilihat bahawa sebelum daripada itu terdapat banyak laporan-laporan yang dibuat, kan? Untuk apa? Untuk mereka mempertahankan maksudnya untuk mereka memastikan pendidikan di setiap sekolah itu mempunyai perkembangan yang terbaik, berjalan dengan bagus serta berkualiti dan juga bermutu tinggi. Namun setiap daripada laporan tersebut mendapat kritikan daripada laporan-laporan yang lain. Maka dan sehingga di akhirnya laporan yang pengerusikan sendiri oleh satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Tun Razak pada tahun 1956, yang mana dia menekankan unsur-unsur perpaduan dan juga nilai perpaduan negara, dan di mana kesannya tadi akan menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Maka sistem ini telah diterima pakai. Kita beralih kepada sistem pendidikan, perkembangan sistem pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan. Baik. Beberapa laporan dan dasar telah digubal untuk menghasilkan sistem pendidikan yang mantap. Antara laporan dan dasar tersebut adalah yang pertama, Penyata Rahman Talib, yang mana tujuan penubuhan adalah untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan menambah baik sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Dasar utama adalah menghapuskan semua sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda dan digantikan dengan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan untuk mencapai perpaduan nasional. Yang kedua, laporan Aminuddin Baki 1964, tujuan penubuhannya adalah mengkaji pendidikan pelbagai jurusan bagi sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimansubkan. Yang ketiga, laporan Husin, iaitu Tun Hussein On, yang mana ketika itu beliau telah dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk apa? Untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara pada ketika itu, supaya dapat menyediakan pendidikan dasar untuk semua kanak-kanak dalam lingkungan umur persekolahan bagi semua jenis aliran persekolahan. Kemudian pada tahun 1974, laporan Kejawatan Kuasa Kabinet ditubuhkan juga untuk apa? Mengkaji keberkesanan pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dalam melahirkan tenaga kerja jangka panjang dan jangka masa pendek berdasarkan sistem yang ada. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cadangan tersebut merangkumi sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Baik. Kemudian seterusnya, penubuhan Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Yang ini bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan yang bermutu dan berkualiti serta bertaraf dunia. Yang
Okey, kemudian seterusnya penubuhan sekolah bistari yang bertujuan untuk tujuannya adalah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik dari segala bentuk amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi era teknologi maklumat. Okey. Baik. Selain itu, kelas intervensi asas membaca dan menulis iaitu KIA 2M. Tujuan daripada penubuhan adalah untuk menangani masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis dalam kalangan murid tahun 1. Strategi yang digunakan adalah berpusatkan murid, berpusatkan guru, berpusatkan bahan, pengajaran secara kelas, pengajaran secara berkumpulan dan pengajaran secara individu. Kemudian juga plan induk pembangunan pendidikan juga ditubuhkan, dicadangkan, iaitu PIPP pada tahun 2006 sehingga 2010. Yang mana RMK ni maksudnya Rancangan Malaysia ke-9, yang mana dia merupakan satu dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan juga menyeluruh. Dua pendekatan yang utama dikenal pasti sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke-9 iaitu pertama, menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Yang kedua, kecemerlangan institusi pendidikan. Ataupun kat sini kecemerlangan institusi pendidikan ni dia berfokus kepada sekolah-sekolah yang cemerlang dan juga dia mengenal pasti kluster-kluster di setiap sekolah-sekolah yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Kemudian seterusnya, strategi interim KPM Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 hingga 2020. Yang pertama, penyediaan pelan strategik bertujuan untuk memperluaskan akses pendidikan berkualiti. Yang kedua, menggalakkan peranan swasta sebagai pelengkap utama agenda negara iaitu bidang keberhasilan utama negara NKRA pendidikan dan bidang ekonomi negara iaitu NKEA. Seterusnya, literasi dan numerasi. Ringkasannya adalah LINUS. Dia merupakan program intervensi yang dirangka bermatlamatkan semua murid tahun 1 berkeupayaan menguasai asas literasi iaitu bahasa Melayu dan numerasi iaitu pengiraan dalam ilmu matematik pada akhir tahun 2012 kecuali murid berkeperluan khas. 6 strategi utama LINUS seperti berikut. Pertama, melaksanakan saringan murid tahun 1, 2 dan 3. Yang kedua, melaksanakan fokus intervensi bagi menyediakan program pemulihan dan komprehensif. Ketiga, meningkatkan kemahiran pedagogi guru. Keempat, melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya asas 3M iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Kemudian kelima, menjalankan pemantauan, penyeliaan dan penilaian. Dan yang terakhir, mewujudkan pegawai LINUS pejabat pendidikan. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Syafiq bin Ahmad Sabri untuk membentangkan tentang kaitan hubungan falsafah dan juga perkembangan pendidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Budus dan juga kepada Ustaz Nur Alif di atas pembentangan yang disampaikan melalui topik masing-masing. Sekarang tibalah topik yang terakhir di mana saya Muhammad Syafiq bin Ahmad Sabri ingin membentangkan topik yang terakhir iaitu yang bertajuk hubungan sistem pendidikan negara dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Di mana falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah dasar kepada sistem pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia. Ideologi dan falsafah telah dibentuk berdasarkan laporan pendidikan dan akta pendidikan, rukun negara, ideologi dan budaya masyarakat yang ada di Malaysia. Ianya diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 di mana falsafah pendidikan kebangsaan berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Di mana penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK diambil daripada sistem pendidikan negara adalah berdasarkan yang pertama Penyata Razak tahun 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan. Manakala slide yang kedua adalah berkaitan tentang 15 analisis elemen yang ada di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, usaha berterusan, di mana manusia perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan seperti kemajuan dalam K-ekonomi dan ICT. Perubahan menggalakkan pengurusan pengetahuan dengan penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan terkini, membayangkan pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri setiap individu. Individu memiliki bakat terpendam, potensi dan anugerah daripada Tuhan yang mungkin tidak disedari. Potensi dan kebolehan ini perlu dikembangkan dan dimajukan sepanjang masa melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, seimbang dan harmonis. Menghargai pengetahuan, memiliki sasiat unggul, percaya kewujudan Tuhan, sabar dan cekap menghadapi dugaan. Rasional, sihat, bekerjasama, sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menyumbang keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Kerjasama, toleransi, hormat, menghargai dan mengamalkan rukun negara, menjalin keluarga bahagia, mematuhi dan melindungi perlembagaan, patriotik dan cinta akan negara, memajukan ekonomi melalui pelbagai cara. Manakala elemen yang kelima adalah menyeluruh dan bersepadu, di mana pengetahuan sebenar, pemikiran kritikal dan kreatif, menggunakan pengetahuan untuk diri dan orang lain, berkongsi dan menyebarluaskan pengetahuan. Yang keenam, intelek, potensi dan kebolehan perlu dimajukan secara bersepadu. Ketujuh, rohani, percaya kewujudan Tuhan, menganuti agama, nilai moral dan norma masyarakat, berkelakuan baik, taat, sanggup berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ke-8, emosi berdikari, tenang, berkelakuan baik, penyayang, spirit the corps, menghargai keindahan dan seni. Manakala elemen yang ke-9, fizikal, tangkas dan sihat, mengembangkan bakat kemahiran teknikal dan manipulatif. Yang ke-10, mampu menikmati kesejahteraan, mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi cabaran, waras dan tenang, sihat tubuh badan, mampu menjalin perhubungan baik dengan orang lain. Yang ke-11, kepercayaan dan patuh kepada Tuhan, hubung kaitkan diri, persekitaran dan Tuhan, mengakui tentang wujud yang pencipta. 12, rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, budaya ilmu, teladan, dahagakan ilmu, membaca untuk diri dan orang lain, minda terbuka, menyebarluaskan maklumat. Yang ke-13, berketerampilan, cekap kerana memiliki pengetahuan dan kelulusan, memahami prosedur kerja. 14, berakhlak mulia, berbudi bahasa dan berdisiplin, mampu membezakan nilai baik dan buruk dan memiliki nilai terpuji, menghargai kemanusiaan, kewarganegaraan dan aspek rohani. Manakala elemen yang terakhir, yang ke-15, bertanggungjawab, cekap, jujur, boleh dipercayai, mematuhi undang-undang, berusaha memajukan diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Baik, slide yang ketiga adalah berkaitan tentang implikasi yang ada di dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang cuba diberikan ataupun digarapkan di dalam sistem pendidikan negara. Ada 3 implikasi ataupun kesan yang baik terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, implikasi terhadap kurikulum, di mana kurikulum pendidikan adalah lebih bersifat yang bersepadu dan selaras untuk semua sekolah. Yang kedua, rakyat kini mampu ke sekolah kerana sistem pendidikan yang bersifat lebih umum dan terbuka. Yang kedua adalah implikasi terhadap pendidik ataupun terhadap guru. Yang pertama, guru memahami sistem pendidikan dan guru juga menjadi ejen kepada perubahan tersebut. Yang kedua, guru bertanggungjawab merealisasikan matlamat dan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dan visi 2020.
Terakhir, guru mendedahkan pengetahuan ICT kepada pelajar bagi mengikuti perubahan pendidikan yang berubah, yang semakin ke hadapan, iaitu lebih ke arah pendidikan, ke arah teknologi. Manakala yang terakhir, implikasi terhadap pendidikan itu sendiri, di mana kemudahan di sekolah ditambah baik dari masa ke semasa supaya kemahiran pelajar dapat ditingkatkan, iaitu kemahiran dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, iaitu JERI. Yang terakhir, memupuk nilai murni dalam diri pelajar seperti bekerjasama, toleransi dan amalan sikap perpaduan. Okey, tibalah pada slide yang terakhir, iaitu slide yang berkaitan tentang rumusan ataupun penutup di dalam pembentangan tugasan kami pada kali ini. Di mana pembentangan kami bermula dengan pembentangan yang disampaikan oleh Ustaz Kudus, di mana ia menerangkan semula pengenalan dan sistem pendidikan terkini di dalam negara kita. Di mana dalam sistem pendidikan terkini, dia telah menjelaskan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan aspirasi yang ada di dalam sistem pendidikan terkini. Manakala Ustaz Alif pula telah pun menerangkan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, terutama sekali sebelum merdeka dan selepas merdeka. Manakala saya pula membentangkan tentang hubungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan dan dasar-dasar pendidikan negara kita. Di mana falsafah pendidikan kebangsaan ni merupakan satu dokumentasi yang murnilah, yang baik dan luhur, yang tulus, dan memerlukan kepada penghayatan, pemahaman dan keprihatinan daripada para pendidik, gurulah, pensyarah, untuk merelasikan tujuan dan cita-cita yang tersurat dan tersirat dalam kandungannya. Falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi pengetahuan umum pada tahun 1988 telah pun menjadi teras dan tunjang kepada sistem pendidikan kita, sistem pendidikan negara kita sejak sekian lama. Justru, semua tiga perancangan dan aktiviti pendidikan hendaklah merupakan hasil daripada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan itu, kami akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.